Cantik tak hasil kerja saya hari ini? Hari ini je. Hari ini, yang ni hari semalam. Tapi bukan saya punya kawan Encik Nasuha di sebelah saya ni, di mana hari ini kita akan berkongsi tentang hasil lukisan ataupun hasil kerja daripada Encik Nasuha. Saya tak puas untuk mengambil gambar. Tak sempat. Hebat, eksklusif. Yang ni paling comel sekali. Okay. Lepas tu saya sempat mengaku saya punya. Miau. Alah, comel ada Oyen dekat sini. Assalamualaikum Encik Nasuha. Waalaikumsalam. Okey. Dan itulah, saya memang mudah terpesona Kan, elemen-elemen yang ada itulah pada baju batik ni juga. Corak yang ada semua. Okey, sebabnya beliau ni saya difahamkan anda memang belajar jurusan kejuruteraan mekanikal. Tetapi itu ceritanya. hidup dalam dunia yang berbeza. Ya. Pekerjaannya sebelum masuk sebagai pelukis bebas. Sekarang pelukis bebas lah. Oh, okey. Okey, Encik Nasuha, kita sambil boleh mungkin teruskan dengan demo lukisan mural ataupun ini kita panggil sebagai apa? Ini sebagai lukisan kanvas lah. Lukisan kita kanvas. lukis pemandangan. Okey. Okey, bagi kami yang mungkin tak ada pengetahuan yang panjang tentang mural kan, biasanya kalau untuk projek yang besar yang melibatkan dinding-dinding yang penting di kompleks macam mana ke, anda perlu melakar buat apa-apa dulu ataupun bagaimana proses awal? Proses awal kita akan buat lakaran kasar dahulu. Kita masukkan dia punya lines, dan lepas line semua dah masuk, kita akan masuk warna pula lah. Okey. Kalau kerja berpasukan macam mana? Sebab setengah orang dia rasa walaupun kita hanya letakkan warna, sentuhan itu tidak sama. Kena orang tu juga yang buat. Ya, dia akan kena ada satu ketua artis lah sebagai untuk tengok final touch dia semuanya akan bergantung. Contohlah kan, kalau melukis ni dia perlukan imajinasi yang agak tinggi lah kan untuk menghasilkan satu karya. Melukis di kanvas, pernah juga pergi ke kelas melukis. Melukis di kanvas ni dia ada cara yang tertentu untuk memastikan individu tu nampak hasil lukisan tersebut. Contohnya ini mirror kan, betul. dengan sebab ada air di sini gambaran kan. Bagaimana gambaran tu dihasilkan terlebih dahulu? Apa yang sebagai amatur ni permulaan awal yang perlu ada kepada seorang pelukis tersebut? Awal untuk satu lukisan kita kena ada satu subjek dulu. Subjek apa kita lukis? Untuk sekarang ni saya nak lukis satu pemandangan di mana ada air dan bot. So kita akan tahu di mana ada pokoknya dan ada pantulan ke bawah lah. So dari situ kita itu sebagai buat subjeknya terlebih dahulu. Yes, baru buat lukisan lukisan yang lain. Warna-warna apa semua. Saya kira dia ni masa zaman belajar mesti tangan kanan buat kerja kejuruteraan. Tangan Jadi kiri boleh- melukis. Ke macam gitu? Betul-betul. Dalam kelas saya banyak menconteng lah. Kalau anda tak tahu, pernah viral kisah Nas dulu masa dia kecil, dia masuk pertandingan. Kalau tak tahu, kena pergi ke laman sosial beliau. Sangat menginspirasikan. Okey, baik. Kalau untuk yang berminat tapi bakat tak berapa ada, macam mana pendapat Nas? Benda ni kita boleh belajar. Kita mula daripada lukisan-lukisan yang kecil dulu, daripada kertas. Dan seterusnya kita akan pergi ke lebih besar seterusnya lah. Okey. Sebagai orang yang suka memati pada dinding-dinding mural kan, kadang-kadang tempat tu dia asal ada corak je. Ya. Dia tak begitu serasi bersatu dengan konsep bangunan tu. Dan kalau perasan di sini, cermat betul dia pakai warna putih. Tengok. Ya. Saya kalau ada warna putih ni, susah untuk saya jaga keputihan di sini. Cik Nas jangan jauh sangat di sini. Okey. Ada beberapa jenis berus juga digunakan di sini melambangkan saiz. Betul, ada yang besar, ada yang kecil. Melambangkan saiz ni maknanya perbezaan strok yang dilakukan. Contohlah di bahagian awan, sebab yang paling simple lah kan, kalau kita tengok demo dekat sini, di bahagian awan dengan lakaran dekat sini menggunakan berus yang berbeza. Kita jangan usik, tak boleh usik ya? Boleh usik ke? Boleh silakan. Boleh usik? Kalau nak jangan tengok tak. cuba silakan. Takut. Okey, Kita di nak- bahagian awan lah sebab tengah buat putih Awal tu kita kan? boleh guna yang besar ni. Oh, wow. Jadi kalau ikutkan apa signature Nas dalam berkarya ni? Dalam saya punya karya lebih banyak kepada warna-warna yang terang. Lepas tu mana kalau orang tengok daripada jauh dah boleh tahu itu saya punya karya. Ya, tapi anda mampu untuk memastikan satu yang kompleks ya. Kita tengok contohnya macam ni. Contoh boleh tengok. Semua orang dia nak simple saja tapi dalam ni dia ada pelbagai dan semua tu hidup. Yes. Tak ada yang bersifat menumpang lah. Maksudnya semua watak tu, Semua karakter kita tu ada. masuk. Yang okey. ni baru buat kan? Sebaik saja tiba di sini baru buat kan? Yes, baru buat hari ini. Wow. Okey, kalaulah bangunan yang kalau ikutkan hati anda, bangunan macam mana yang anda betul-betul Teringin. jiwa anda, okey, nampak bangunan yang klasik ke, bangunan yang lama ke? Ya. Bangunan tak kisah, asalkan tempat kerja tu selamat untuk dibuat bangunan saiz lukisan yang besar, so saya boleh buat.
Maknanya kalau kita katakan tentang pernah ambil jurusan kejuruteraan mekanikal, sekarang sepenuh masa menjadi seorang pelukis, pelukis memberikan income yang lebih baik, boleh dikatakan begitu? Yes, betul. Oh ya, Oh, selepas beberapa tahun dalam dunia pelukis. Selepas dalam 4 tahun saya boleh dapat income yang lebih baik daripada saya. Orang kerja menghargai tak? Semakin menghargai dengan kadang ada yang mungkin komplain harga tak setimpal, tapi sekarang kan? kena perjuangannya untuk dapatkan harga yang berpatutan dengan kerja keras kita, kreativiti kita macam mana? Itu normal. Awal-awal kita akan mulai daripada bawah, harga yang murah. So semakin banyak pengalaman, harga pun akan naik, kualiti lukisan pun akan naik juga. Ya.